Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dapat kita meneruskan pengajian kita pada hari yang ke-20 daripada bulan Sya'ban, berbaki 10 dan Jumaat yang kedua terakhir, tinggal minggu depan satu lagi Jumaat. Kemudian jika diizin Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan insya-Allah. Dan alhamdulillah kita pada malam ini ialah episod kedua kepada bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita sudah pun membaca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pelbagai tanda, isyarat awal daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa ajal Nabi sudah pun dekat. Ada dalam bentuk ayat Quran, ya, ada dalam bentuk itu dan ini dan sebagainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum lagi, sebagaimana kita sebut bulan Ramadan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam khatam Quran dengan Sayyidina Jibril alaihi salam sebanyak 2 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada tahun itu lebih daripada biasa, iaitu sebanyak 20 malam. Ya, sebab pada waktu itu lagi Rasulullah mungkin sudah merasakan ini ialah Ramadan Rasulullah yang terakhir. Tetapi sebagaimana semua manusia lain, walaupun Rasulullah diberikan tanda yang banyak, Rasulullah tidak pernah tahu bilakah exact date, hari apa, pukul berapa Rasulullah akan meninggal. Ini perkara yang penting, tuan-tuan. Sebab apa? Kita kena ingat bahawa akhir sekali, ya, urusan ajal ini ialah urusan ghaib. Dan tiadalah kita ini memiliki ilmu kecuali semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan urusan bilakah tarikh berlakunya kiamat. Rasulullah memberitahu kita banyak isyarat dan tanda-tanda akan berlaku kiamat. Tetapi Rasulullah sendiri pun tak pernah tahu bila, tahun berapa, bulan berapa, Rasulullah tak tahu. Rasulullah sendiri pun cari-cari, kan, bila dengar ada sahabat cerita, oh nampak Dajjal. Ada orang datang, ya, seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, datang cerita pada Rasulullah dia bertemu dengan satu makhluk, yang menggelar dirinya Ad-Dajjal. Jadi Rasulullah kata, inilah dia yang aku sebutkan sebelum ni. Jadi Rasulullah pun cari. Bila berlaku gerhana, Rasulullah pun solat yang panjang. Sebab apa? Rasulullah khawatir mungkinkah kiamat itu sudah sampai di zaman Nabi. Jadi fungsi kita tahu isyarat dan tanda-tanda ini ialah supaya kita sentiasa bersedia. Ada ulama kata memang umur bumi ini ialah mengikut umur matahari. Ini cara Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ini. Selagi ada matahari, bumi akan hidup. Sebab matahari ini sumber energi, sumber tenaga. Kalau matahari tak ada, mati. Jadi nak tahu umur bumi ini, kiralah umur matahari ni. Ini wallahu alam, ni pandangan, ada saya dengar lah syarahan ulama. Jadi dia kira, saintis pun boleh kira umur matahari daripada dia mula, kan. Dan bilakah bintang itu akan mati, kan, biasanya ada
Dia punya life expectancy dia tu, satu-satu bintang. Matahari ni bintang kan, jadi boleh ukur. Dan berdasarkan ukuran tu, itulah dia baki umur bumi ni. Ada setengah saya dengar katanya tinggal lagi 4.5 million tahun. Lama lagi tuan-tuan boleh hidup, belum nak hidup ni. Tapi itu umur secara empiricalnya. Tapi kiamat, kalau Tuhan nak jadikan lebih awal, itu kerja Tuhan lah kan. Boleh saja tiba-tiba Tuhan tutupkan alam ni sebagaimana qatayis sijil lil kutub, sebagaimana kitab tu ditutup, habis kan. Itu kekuasaan Tuhan. Samalah umur kita. Sebab itu umur kita pun sebenarnya boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan, cuma kita tak tahu. Ni pelik ni, ustaz mengajar ni sesat ni. Bukan ke semua dah ditentukan? Tentukan mengikut Tuhan lah. Ikut Tuhan, Tuhan nak panjangkan, Tuhan nak pendekkan, betul tak? Bahasa mudahnya macam itulah. Sebab itu setengah ulama menafsirkan apa yang berlaku pada malam Lailatul Qadar, antara yang Tuhan tentukan ialah umur kita. Ada setengah ulama kata apa yang ditentukan pada malam nisfu Sya'ban, ditentukan siapa yang akan meninggal tahun tu. Mungkin sebelum tu tak masuk list, tahun tu masuk list. Itu kerja Tuhan. Tetapi Tuhan juga bagi tahu kita, kita boleh berusaha dengan amalan kita minta dipanjangkan umur kan. Saya cerita itu. Antaranya dengan infak, sedekah. Antaranya dengan silaturrahim. Ini semua inisiatif. Moga-moga kalau Allah pandang, Allah bagilah panjang umur yang berkat lah. Tak nak panjang umur buat dosa kan. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu bilakah Rasulullah akan meninggal. Jadi bila yang terakhir kita baca Rasulullah SAW pada 29 Safar tahun ke-11 Hijrah, hujung bulan Safar, Rasulullah jatuh sakit. Jadi bila Rasulullah jatuh sakit, Rasulullah pun tak tahu sakit ni sakit yang last ke atau sakit yang sembuh balik. Betul tak? Dan orang di sekeliling Rasulullah pula, lagilah kita ni kan, kalau orang yang kita sayang, kita nampak sakit, ada orang mengharap dia mati. Biasanya semua kita akan menyangka insya-Allah sembuh lah tu. Lepas 3 hari sembuh lah, lepas seminggu sembuh lah. Walaupun gaya tu dah duduk dalam ICU, tak ada harapan dah pun. Tapi kalau orang yang kita sayang, kita akan sentiasa menyangka dia akan sembuh. Jadi samalah bila Rasulullah ditimpa satu demam panas bermula 29 Safar 11 Hijrah ni, dan sakit Rasulullah SAW ini berlanjutan lebih kurang 11 hari, atau setengah kata 13 atau 14 hari. Sepanjang tempoh ni Rasulullah SAW sakit. Memang tidak pernah Rasulullah sakit begini. Tapi sahabat berharap sakit ni sakit yang akan sembuh. Bukan sakit yang membawa kepada penghujung Rasulullah SAW. Jadi saya cerita ni cuba kita bayangkan kita berada di Madinah pada waktu itu. Dan yang terakhir kita tahu pada minggu yang terakhir, 7 hari sebelum kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah dah betul-betul tak larat. Jadi Rasulullah minta untuk tinggal di satu rumah aja. Sebelum tu Rasulullah akan bergile-gile, duduk rumah isteri yang ini, kemudian pindah isteri lain. 7 hari sebelum meninggalnya Rasulullah minta izin, boleh tak duduk di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi isteri-isterinya yang lain pun bersetujulah, dan duduklah Rasulullah di rumah Aisyah. Aisyah menjaga pada minggu yang terakhir ini, dan tidak ada siapa-siapa tahu itu minggu yang terakhir, termasuklah Aisyah, termasuklah Nabi sendiri. Masing-masing cuba untuk rawat Nabi SAW. Aisyah mungkin bukan seorang doktor, tapi dia bacakan, Sayyidatina Aisyah bacakan ayat-ayat untuk membuang penyakit. Antaranya yang saya sebut ialah surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Memang itu amalan Nabi sendiri pun, baca 3 kali waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Jadi demikianlah. Dan apabila tiba 5 hari, dia memang penyusunan cerita meninggalnya Rasulullah SAW ni kita boleh countdown. Ceritanya dirakamkan mengikut hari. 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, fever, demam panas Rasulullah semakin teruk. Temperature spike. Terlalu dahsyatnya sehingga Rasulullah SAW pejam mata teruk, sehingga Rasulullah minta tolong ambilkan air daripada 7 perigi yang berbeza.
untuk curah pada badan Nabi. Nabi dah tak tahan, panas sangat. Kenapa 7 perigi? Ni orang dulu. Kita sekarang air semua sama, pasal semua keluar daripada pipe kan. Kita tak dapat appreciate bezanya air mengikut dari mana datangnya air itu. Kalau orang dulu dia tahu perigi ni airnya lain sikit, perigi tu airnya lain sikit, temperature lain, khasiatnya lain kan. Orang dulu punya ilmu lah kan, pasal dia bermuamalah dengan air itu direct daripada sos. Kita ni dah lalu macam-macam bagi kita air semua sama kan. Jadi Rasulullah kenapa minta 7 perigi? Ikhtiar kan, dengan harapan mana-mana satu ni, mungkin salah satu daripada air-air ni mungkin boleh meredakan, mengurangkan kesakitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat pun pergilah cari daripada perigi. Dan zaman tu di Madinah banyak perigi. Kalau hari ni pergi masihlah setengah tu ada lagi kan. Kadang-kadang mutawif bawa pergi tengok. Tapi dalam kawasan Masjid Nabawi tu sendiri pun dulu banyak perigi yang sekarang ni dah tak ada. Dah tutup, dah tile. Jadi 7 perigi Rasulullah minta ambil air, dan Rasulullah diletakkan dalam bekas mandi. Dalam satu bekas, biasanya bekas isi air lah, tapi Rasulullah duduk dalam tu. Rasulullah minta dudukkan dalam tu. Kemudian Rasulullah minta siramkan semua air daripada 7 perigi ni ke atas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat siram sehinggalah Rasulullah kata hasibkum, cukup. Maknanya Rasulullah dah rasa okey sikit. Jadi apabila Rasulullah rasa macam dah sedap sikit badan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Ini hari kelima sebelum Rasulullah SAW meninggal. Dan sampai kepada hari kelima ni Rasulullah masih lagi mengimamkan solat. Maknanya daripada jatuh sakit hari tu 29 Safar tu sampai 5 hari sebelum ni, maknanya mungkin dah masuk Rabiul Awal, Rasulullah masih lagi mengimamkan solat. Cuma Rasulullah bila tak larat, Rasulullah minta siramkan air ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada waktu ini Rasulullah pun masuklah, setelah mandi tadi Rasulullah pun masuk ke dalam masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah. Di sini ada setengah ulama kata inilah dia khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ada setengah riwayat kata ada 2 kali. Yang ini kali yang pertama, dan ada satu lagi kali yang kedua, iaitu 2 hari atau 3 hari sebelum Rasulullah meninggal. Tapi penulis kitab ini dia kumpulkan. Jadi mungkin penulis ni lebih mengambil pandangan bahawa inilah satu-satunya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Apakah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya yang terakhir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajid. Laknat Allah ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? Mereka telah mengambil kubur para nabi mereka menjadi masjid. Jadi topik khutbah Rasulullah mulakan dengan larangan mengambil kubur para nabi sebagai masjid. Maknanya solat atas tu. Ada beza sikit. Kalau sekarang tanya mungkin ustaz, bukankah kubur Nabi pun duduk dalam masjid sekarang? Betul, tapi kita tidak solat di atas kubur itu. Ataupun lebih teruk, setengah orang Yahudi dan Nasrani solat menghadap kepada kubur tersebut. Sebab tu kalau sampai hari ni pun ada polis-polis jaga kan. Tapi teruk sangatlah sampai kita ni nak bagi salam pun semua pun dihalau juga kan. Ni kalau sekarang ni kan. Sebab apa? Sebab ada setengah orang dulu kadang-kadang ada yang mungkin buat perbuatan-perbuatan yang dilarang, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga solat menghadap kepada kubur Nabi. Masa saya pergi itu pun saya perasan ada orang-orang mungkin Asia Tengah. Dia di luar masjid, orang tak nampak, polis tak ada kan. Yang jaga ni tak ada. Duduk luar sana, saya tengok pasal dia solat kiblat lain. Kiblat satu je kiblat kan, tapi dia solat tu kiblat menghadap kepada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak betul lah tu. Dan inilah larangan dan laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pesan siap-siap sebab Nabi tahu akan ada orang yang buat. Dan kemudian Nabi menyebut la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Jangan kamu sekali-kali lepas ini ambil kubur aku menjadi wathan. Wathan ni apa? Berhala ataupun sembahan yang disembah.
sayang macam mana pun, mulia macam mana pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pesan, waktu itu belum berlaku, tapi bila Nabi pesan, kemungkinan besar maknanya ada orang yang akan buat. Dan pada waktu ini, walaupun Nabi sedang bercakap tentang kuburnya sendiri, seorang sahabat pun tak terdetik dalam kepala bahawa Nabi sedang bercakap tentang kematian Nabi yang sudah hampir. Maknanya sahabat anggap ini satu lagi kelas-kelas Nabi lah, mengajar macam biasa. Kan, tak adalah nak cakap pasal kubur Nabi yang mungkin akan digali dalam masa beberapa hari sahaja lagi. Tidak ada yang terlintas dalam kepala mereka pada waktu itu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Apa dia, tuan-tuan? Rasulullah telah menawarkan qisas ke atas dirinya. Ni Rasulullah bukan bercakap dengan musuh. Rasulullah bercakap dengan ahli keluarganya, para sahabat, para sahabiah yang sangat mencintainya, tetapi Rasulullah menawarkan dirinya untuk qisas. Qisas ni makna apa? Balas balik apa yang tak adil yang kena pada mereka. Kata Rasulullah, man kuntu jaladtu lahu zahran fahadha zahri falyastaqit minhu. Siapa yang pernah aku pukul belakang dia, kau pernah rotan ke? Sebab Rasulullah kadang-kadang ketika menjadi panglima tentera kan, contoh kan, siapa jadi panglima nak disiplinkan tentera dan sebagainya. Jadi siapa yang pernah aku pukul di belakangnya, maka inilah dia belakangku untuk aku terima semula pukulan tersebut. Tuan-tuan bayangkan kalau kata yang bercakap ni, maknanya kita ni depan Rasulullah SAW, kita dengar kita rasa malu, betul tak? Tak sampai hati kita untuk mendengar Rasulullah minta pukul balik badan Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW berkata lagi, dalam permintaan yang lain, siapa yang pernah aku hutang dengan dia ataupun gunakan duit dia, maka tuntutlah segera daripada aku. Agak-agak ada orang menjawab tak, tuan-tuan? Tak ada seorang pun yang tergamak nak jawab. Ini Rasulullah SAW, segala yang berlaku maknanya demi cinta sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi semua senyap. Lalu Rasulullah pun turun daripada mimbar dan Rasulullah pun menunaikan solat zuhur. Maknanya khutbah tadi ni sebelum solat zuhur. Rasulullah dah cakap macam tu, kemudian Rasulullah turun dan Rasulullah tunaikan solat zuhur bersama dengan sahabat radhiyallahu anhu. Habis solat zuhur, Rasulullah naik sekali lagi. Rasulullah ulang perkara yang sama. Siapa ada hutang dengan aku, tuntut sekarang. Sehingga disebut dalam catatan, Rasulullah mengulang-ulangnya sehingga sahabat berasa ralat. Dan sahabat rasa bersalah tak cakap. Jadi ada seorang sahabat ni disebut jugalah, ya Rasulullah, innali indaka thalathatu darahim. Ya Rasulullah, kau ada berhutang denganku 3 dirham ya Rasulullah. Dan sahabat ni cakap pun sebab tak sampai hati, tengok semua senyap dan rasa berdosa kalau tak jawab. Itu je puncanya. Maknanya Rasulullah minta sungguh-sungguh, siapa yang ada hutang cakap sekarang, Rasulullah nak langsaikan. Segala hak yang belum dituntut, Rasulullah nak tuntut. 3 dirham ni, tuan-tuan, nilaian hari ni 3 dirham ni perak kan. Saya tak tahu satu gram perak berapa. Tapi saya ada dengar ceramah, kalau 3 dirham ni lebih kurang dalam tak sampai 100 ringgit lah. Nilaiannya lah. Ataupun mungkin kalau dalam duit kita, kalau ringgit, mungkin tak sampai 50 ringgit. Rupanya sebab apa? Sebab sahabat ni dulu Rasulullah pernah jalan, Rasulullah nampak orang miskin. Rasulullah kata, siapa yang ada duit tolong sedekahkan kepada orang miskin ni bagi pihak aku. Jadi sahabat ni bagi. Dan sahabat ni pun sebenarnya dah kira clear dah. Tak ada apalah, 3 dirham ni tak ada apalah, cerita lama. Tetapi Rasulullah SAW begitu minta untuk melansaikan hutangnya, sehingga sahabat tu minta jugalah 3 dirham. Jadi bila sahabat tu tuntut, Rasulullah pun panggil Al-Fadl, sepupu Rasulullah SAW, wahai Al-Fadl, bagilah duit 3 dirham kepada sahabatnya. Jadi ini begitu bersungguhnya Rasulullah SAW memastikan Rasulullah tidak berhutang dengan sesiapa pun sebelum meninggal. Ini satu perkara penting juga di zaman ni. Di zaman kita ni berderet hutang keliling pinggang kita. Rasulullah ni hutang bukan pasal benda-benda peribadi ni. Hutang pasal tolong sedekah.
Bukan pasal rumah, kereta, tanah sebagainya. Kita ni macam mana? Jadi ialah selagi ada nyawa, kita cubalah hidup menamatkan hutang-hutang kita, ataupun cubalah urus. Saya sendiri termasuklah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut satu pesanan yang merupakan isyarat penting juga, iaitu Rasulullah menyebut tentang golongan Al-Ansar, sahabat-sahabat di kalangan Al-Ansar. Kata Rasulullah, usikum bil ansar, aku menasihatkan, aku mewasiatkan kamu untuk menjaga sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Fa innahum karishi wa aibati, kerana sesungguhnya mereka itu umpama ahli keluarga aku dan tempat aku ini, tempat aku kembali kepada pangkuannya. Maknanya orang yang Rasulullah akan sentiasa datang cari minta tolong. Itulah dia Al-Ansar. Kenapa saya kata ini satu isyarat? Bila contoh ada seorang minta kita ni jaga seseorang, maknanya apa? Maknanya apa? Satu, maknanya orang tu dah nak pergilah. Makna lain juga, siapa selain Ansar yang ada dalam masjid ketika itu, tuan-tuan? Ada sahabat dari kalangan Muhajirin. Jadi bila kata jagalah Ansar, pesanan tu pergi kepada siapa? Takkan pergi pada orang Ansar kan? Pesanan tu pergi kepada orang Muhajirin. Dan ini sebenarnya ialah isyarat awal daripada Rasulullah bahawa jika Rasulullah tak ada nanti, siapa yang akan ganti tanggungjawab Rasulullah? Mestilah daripada kalangan orang Muhajirin. Sebab apa saya sebut ni? Sebab nanti kita akan baca berlaku debate antara Muhajirin dan Ansar, siapa nak jadi khalifah. Jadi di sini lagi 5 hari sebelum lagi Rasulullah sudah pun memberikan isyarat, jagalah orang Ansar, tanpa Rasulullah cakap apa-apa pasal orang Muhajirin. Jadi Rasulullah berkias, yang faham-faham kan? Jadi Rasulullah kata jagalah orang Ansar. Faqbalu min mahsinihim wa tajawazu an masiihim, maknanya segala yang baik daripada orang Ansar ini terimalah, dan segala yang buruk daripada mereka ini halalkan ajalah. Maknanya lupa-lupakanlah, maafkanlah. Bermakna ketika nanti kalau orang Muhajirin menjadi ketua, jangan sekali-kali melupakan orang-orang Ansar, ya? Dan dalam setengah riwayat diriwayatkan Rasulullah menyebut innan nas yakthurun wa taqillul ansar. Satu hari nanti manusia umat Islam akan makin ramai dan orang Ansar akan semakin sikit. Sebab apa makin sikit? Sebab orang Ansar kahwin dengan orang lain. Kan, bila dah kahwin dengan orang lain, maknanya anak-anaknya taklah Al-Ansar lagi kan, dah bercampur-campur. Ataupun makna lainnya, orang-orang Ansar ni akan pergi berjihad, pergi keluar sehingga meninggal, lama-lama tak ada dah golongan Al-Ansar. Dan memang betul, saya pun hari tu saya pergi umrah, saya tanya, kalau hari ni siapa keturunan Ansar? Kan, jadi semua orang di Madinah cakap yang ada di Madinah hari ni dah tak boleh nak kata sebagai golongan Ansar. Sebab Ansar itu ialah golongan yang wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bai'ah dengan Nabi dan masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dah macam-macam. Ada orang datang daripada Yaman duduk Madinah, kan? Ada orang datang daripada Mekah duduk Madinah. Jadi walaupun duduk di Madinah, walaupun mereka ni rakyat Madinah, tak bermakna mereka itu keturunan Ansar, kan? Sebab hari ni ramai dah duduk Madinah, kan? Dah bercampur-campur. Jadi Rasulullah kata satu hari nanti manusia semakin ramai dan orang Ansar semakin sedikit, hatta yakunu kal malh fi ta'am, sehingga mereka ni umpama garam dalam makanan. Maknanya banyak ke sikit? Sikit sajalah, kan? Secubit saja. Dalam banyak-banyak umat manusia tinggal sikit saja orang Ansar. Jadi siapa-siapa yang bertanggungjawab menjaga umat ini, maka peliharalah orang-orang Ansar. Dan ini ialah sebahagian daripada menyatakan kelebihan orang-orang Ansar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Orang-orang Ansar, kalau kita ingat hari itu, masa pembukaan kota Mekah, bila Nabi balik ke Mekah, siapa orang paling risau? Orang lain semua seronok sebab Mekah telah dibuka, seluruh orang Arab masuk Islam. Ada satu kelompok yang agak risau. Siapa dia? Golongan Ansar, kan? Depa gosip sama-sama, depa habislah Nabi dah balik kampung, lupalah kat kita, tinggallah kita ni. Apa nak jadi nasib kita? Kita balik Madinah, terkontang-kanting kita kat Madinah, kan? Dan sampai kepada pengetahuan Nabi. Dan ketika itulah Nabi SAW sebut, kan, dalam satu mafhum hadis, Nabi kata
Kamu ialah darah daging aku takkan tinggalkan sampai bila-bila pun. Jadi ini menyatakan kemuliaan-kemuliaan sahabat Ansar, mengenang jasa mereka melindungi Nabi ketika seluruh dunia menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu besarnya pahala. Kan? Semua orang tolak, semua orang herdik, semua orang tak percaya. Orang Ansar datang, "Ya Rasulullah, kami sanggup beri nyawa dan darah kami untukmu." Itu jasa itu Rasulullah kenang sehingga mati. Dan kemudian Rasulullah menutup dengan satu ucapan yang hari itu kita baca. Rasulullah pernah sebut secara personal kepada pembantu Rasulullah ketika Rasulullah berkunjung ke kubur. Apa dia? "Inna 'abdan khayyarahu Allahu an yu'tihi min zahratid dunya ma syaa wa bainama 'indahu fakhtara ma 'indahu." Ini dalam ucapan yang sama Rasulullah kata seorang hamba diberikan pilihan untuk memilih di antara dunia dan segala perhiasannya ataupun memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ketika ini bila mendengar ucapan ini menganggap ni satu tazkirah lah. Kan, jangan kita pilih dunia. Pilihlah akhirat. Jangan kita terpesona dengan dunia. Ingatlah bahawa apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Tazkirah biasa. Kecuali seorang sahabat. Ketika mendengar ini hanya seorang sahabat yang reaksinya berbeza dengan orang lain. Orang lain dengar senyap. Kecuali seorang sahabat, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar apabila mendengar kata-kata itu menangis. Jadi seorang sahabat dan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar telah menyebut, "Fadainaka bi abaina wa ummahatina." Ya Rasulullah, aku menebusmu ya Rasulullah dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Ini satu ucapan untuk, maknanya apa? Ucapan untuk, ya Rasulullah, janganlah pilih benda yang bahaya, kami sanggup tawarkan diri kami menggantimu ya Rasulullah. Maksudnya lebih kurang begitu. Jadi sahabat lain pelik, kenapa tiba-tiba Abu Bakar cakap macam tu? Sebab Rasulullah sebut tadi dalam ucapan menggunakan kata nama. Rasulullah tak sebut nama kan? Rasulullah sebut seorang hamba diberi pilihan memilih dunia ataupun memilih berjumpa dengan Allah, lalu hamba itu memilih berjumpa dengan Allah. Rasulullah tak sebut pasal diri dia. Tapi tiba-tiba Abu Bakar kata, ya Rasulullah, biarlah kami ganti kau ya Rasulullah. Janganlah pilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sanggup kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menangis. Lalu sahabat semua keliling Abu Bakar ni berkata, "Unzuru ila hadha syekh." Tengok apa jadi dengan syekh ni. Apa jadi dengan orang tua ni, Abu Bakar ni. Apa hal tiba-tiba respon macam ni? Jadi sahabat masa tu tak faham. Lepas dah berlaku ni cerita, maknanya lepas Rasulullah dah meninggal, barulah sahabat yang meriwayatkan cerita ni kata, barulah kami faham satu hari tu, barulah kami faham yang Rasulullah maksudkan dalam ucapan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya Rasulullah nak cakap Rasulullah telah memilih untuk meninggalkan dunia dan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar kata, janganlah pilih itu ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Dan Sayyidina Abu Bakar menangis mendengarkan ucapan tersebut. Jadi sahabat kata Abu Bakar inilah yang paling faham sekali dengan ucapan itu berbanding kami semua pada hari itu. Jadi bila Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar menangis mendengar ucapan tadi, terus Rasulullah juga menyambung ucapan Rasulullah dan menyebut, sesungguhnya manusia yang paling hampir dan paling dekat denganku dalam persahabatan dan dalam hartanya ialah Abu Bakar. Dan kalaulah aku ini boleh memilih seorang khalil. Khalil ni apa tuan-tuan? Kita pernah mendengar istilah Khalil. Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Orang Arab tuan-tuan, untuk perkataan sahabat, teman ataupun kekasih ni dia ada banyak. Ada sadiq, ada sahib, ada zamil, ada macam-macam, mengikut darjat dekatnya dia dengan seseorang. Dia sahabat jauh, ada istilah lain. Dekat sikit, tukar istilah lain. Dekat sikit, tukar istilah lain. Dan yang paling dekat dengan kita, kita akan panggil sebagai Khalil. Sebab itu Ibrahim disebut sebagai Khalilullah. Bermakna kalau Allah pilih seorang teman yang paling rapat, Allah memberikan gelaran tersebut kepada Ibrahim.
Dan Rasulullah sebut dalam hadis ini, kalaulah aku dibenarkan memilih seorang khalil ghaira rabbi, selain Tuhanku, lattakhaztu Abu Bakrin khalilan, nescaya Abu Bakar lah khalil aku. Tetapi Allah telah pun mengisytihar bahawa khalil Allah yang kedua selepas Ibrahim ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nak cakap, kalaulah boleh aku ni ada khalil yang lain, nescaya Abu Bakar lah khalilnya. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh, tetapi hubungan aku dengan Abu Bakar ini ialah ukhuwah al-Islam dan mawaddah, kasih sayang sesama orang Islam. Dan kemudian Rasulullah memberikan satu kelebihan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, la yabqiyanna fil masjid babun illa sudda illa bab Abi Bakrin. Rasulullah keluarkan satu dekri, satu arahan, bermula hari ini semua pintu personal untuk masuk ke Masjid Nabawi ini Rasulullah minta ditutup permanently, kecuali pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Zaman itu pintu masuk masjid ni ada dua. Satu pintu yang memang masjid punya, macam pintu macam ni lah, pintu surau punya. Tapi nak cerita zaman tu orang tak berapa ada duit tuan-tuan. Jadi bila ada dinding masjid, orang tumpang dinding tu untuk buat rumah sebelah dia. Macam rumah teres hari ni lah, berkongsi dinding kan. Jadi sahabat banyak yang buat rumah keliling masjid ni. Jadi sahabat yang ada rumah keliling masjid, dia buat pintu personal dia untuk masuk dalam masjid. Jadi dia buka pintu terus masuk masjid. Termasuklah Nabi SAW kan, rumah Nabi kan sebelah Raudhah tu kan. Dulu tu ada pintu, Nabi buka pintu, keluar daripada rumah terus masuk dalam masjid. Jadi rupa-rupanya, saya pun baru tahu juga, rupa-rupanya sahabat lain pun ada juga yang macam tu. Jadi Rasulullah kata, mulai hari ini semua pintu lain tu kena ditutup, kecuali pintu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar boleh direct access masuk masjid, tak payah lalu pintu masjid, masuk daripada rumah terus. Jadi kali kedua isyarat dan simbol daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelebihan Abu Bakar berbanding semua orang. Sekali lagi, saya sebut ni sebab apa? Ini perkara penting yang nanti kita kena faham bila Rasulullah dah meninggal. Kias Rasulullah yang kedua tentang siapa yang sepatutnya mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kias pertama tadi Rasulullah sebut tentang orang muhajirun kena jaga orang ansar. Maknanya mestilah lantik daripada kalangan al-muhajirun. Kias yang kedua, Rasulullah kata Abu Bakar ada direct access ke dalam masjid sebagaimana aku ada direct access ke dalam masjid. Jadi tak ada orang lain yang ada direct access kecuali Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah pun turun daripada mimbar. Dan kenapa itu ialah khutbah Rasulullah yang terakhir? Kerana selepas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jatuh sakit dengan lebih dahsyat sehingga Rasulullah tidak mampu untuk menunaikan solat di dalam masjid. Jadi 4 hari keempat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, berlaku satu peristiwa di rumah Rasulullah. Setengah sahabat datang ziarah, tengok Nabi sakit. Kemudian Rasulullah minta satu permintaan, halummu aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dah. Mari sini aku nak tulis kepada kamu satu kitab, satu pengisytiharan yang kalau aku tulis, kamu tidak akan lagi bergaduh, tidak akan lagi berlaku perpecahan di kalangan umat Islam selepas ini. Dan di kalangan sahabat yang hadir menziarahi pada waktu itu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar kata, tak payah ambilkan kertas, tak payah ambilkan pen untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sakit teruk. Cukuplah bagi kita Al-Quran. Hasbukum kitabullah. Kita dah cukup ada Al-Quran. Jadi tak perlu dah lagi kita minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis apa lagi arahan-arahan lain supaya kita ni tidak berpecah. Jadi bergaduh sama sahabat. Separuh kata, mana boleh, Rasulullah yang minta ni, dia minta kertas, ini arahan daripada Rasulullah, wajib ditunaikan.
Dan sebahagian sahabat lain pula berpandangan sama macam Umar. Orang tu tengah sakit teruk ni, takkanlah kita nak minta dia tulis juga dan sebagainya. Kan Quran dah ada semua benda dah. Dan telah pun turun ayat al-yawma akmaltu lakum, telah sempurna agama kamu. Dan dalam Quran kata dalam Quran kata tibyanan likulli syai'. Dalam Quran ini menerangkan semua benda. Ma farratna fil kitab. Tidak ada, Allah sebut dalam Quran kan, tidak ada satu pun melainkan semuanya diterangkan dalam Quran. Jadi tak payahlah minta-minta dah Rasulullah explain lagi. Jadi berlaku pergaduhan, dan pergaduhan ini didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun kata qumu anni, keluar semua. Keluar semua. Dan maknanya tak berlakulah penulisan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tulis. Ini saya ceritakan sebab apa? Ini juga antara satu kisah yang menjadi point bagi orang-orang yang nak memburukkan Sayyidina Umar. Seolah-olah Sayyidina Umar ni menghalang daripada Rasulullah nak sampaikan sesuatu yang patutnya sampai pada kita. Patutnya sampai pada kita, patutnya ada satu tulisan yang sampai pada kita, tapi sebab Sayyidina Umar halang, kita tak dapat. Seolah-olah Sayyidina Umar ni macam ada niat tersembunyi, ada itu, ada ini. Ini sesuatu yang ditanam oleh orang-orang yang nak memburukkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nak tambah rencah pula lagi, Abdullah ibn Abbas yang meriwayatkan hadis ini juga menyebut celakalah segala kecelakaan pada hari tersebut. Disebabkan pergaduhan, Rasulullah menghentikan niatnya untuk menulis. Lebih kurang macam itulah Abdullah bin Abbas kata. Jadi setengah orang bila baca macam tu, seolah-olah melihat Abdullah bin Abbas mencela perbuatan Sayyidina Umar. Jadi di sini kita kena faham bahawa Rasulullah sendiri memilih untuk tidak menulis. Bermakna apa? Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan pandangan Sayyidina Umar. Tuan-tuan bayangkan kalau ada tulisan tersebut hari ini.
tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah. Jadi peristiwa yang tadi saya sebut ni, peristiwa Sayyidina Umar duduk di rumah Rasulullah ni, berlaku pada hari Khamis, 4 hari sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Abdullah bin Abbas, dia macam satu hari dia pernah ni, lepas zaman Rasulullah dah berlalu lah, dia kata, Yaumul Khamis, wa ma adraka yaumul Khamis, tahukah kamu apa yang berlaku pada hari Khamis? Dia cerita semula cerita ni seolah-olah frust lah, ada hajat Rasulullah yang tak kesampaian, nak menyampaikan sesuatu dalam satu tulisan. Tetapi di sini kita kena faham, Abdullah bin Abbas tidak pun mencela Sayyidina Umar. Dan ini menggambarkan kepada kita bahawa Sayyidina Umar ini seorang sahabat yang paling faham sebenarnya dengan segala keseluruhan isi kandungan ajaran Islam, khususnya dalam Al-Quran. Sehingga Sayyidina Umar kata, kalaulah Rasulullah tulis akan menimbulkan lagi masalah. Jadi Sayyidina Umar melarang Rasulullah tulis, dua sebab. Yang pertama, kesian kepada Rasulullah. Dan yang kedua, Sayyidina Umar risau, kalau ada tulisan lain selain daripada Quran, dan kemudian tulisan ini orang tak faham, sebab dia dah jadi satu nas, dah jadi satu teks yang mungkin perlu kepada penafsiran pula. Jadi orang akan confuse dan mencampurkan, mungkin akan mencampurkannya dengan Al-Quran. Jadi sebab tu kita pun nanti, bila kalau kita baca nanti zaman Sayyidina Umar, antara polisi Sayyidina Umar pada peringkat awal, Sayyidina Umar melarang para sahabat menyampaikan hadis, supaya ketika itu orang tak tercampur antara hadis dengan Quran. Pernah berlaku satu tempoh moratorium larangan sementara menyampaikan hadis, supaya orang sedar balik main fundamental kita Quran, kemudian baru hadis. Takut orang bercampur, jadi susuan atur dah tak betul. Sebab kadang-kadang boleh jadi ada hadis konflik dengan Quran. Kalau orang tak ada ilmu, dia akan salah faham. Jadi sebab itu Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, tak apa, cukup. Dan Rasulullah pun akhirnya setujulah. Sebab tu Rasulullah akhirnya tidak ambil keputusan menulis, bermakna betul lah pandangan Sayyidina Umar. Ini satu perkara yang berlaku pada hari Khamis tersebut, Khamis sebelum hari Rasulullah wafat. Bila Rasulullah wafat? Hari Isnin, 12 Rabiul Awal, sebagaimana hari Rasulullah lahir, begitulah hari Rasulullah meninggal. Dan pada hari Khamis itu juga Rasulullah memberi satu wasiat yang mengandungi tiga arahan. Yang pertama, Rasulullah mewasiatkan untuk mengeluarkan semua orang Yahudi dan Nasrani daripada Jazirah Arab. Ini satu lagi hukum fiqh, satu lagi arahan daripada Rasulullah. Rasulullah kata, mulai hari ini keluarkan semua orang Yahudi dan Nasrani yang masih tak nak terpeluk Islam. Ini sendiri perlu satu perbincangan, mungkin saya tak sempat nak urai malam ni. Tapi ini ialah arahan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata kepada para sahabat, selepas ini mana-mana orang yang datang, delegasi yang datang nak peluk Islam, hendaklah kamu sambut sebagaimana aku sambut mereka, with the same hospitality, dengan keterbukaan yang sama, dengan pendidikan yang sama, berikan kepada delegasi yang nak datang peluk Islam. Dan wasiat yang terakhir ni, periwayat tu lupa, periwayat hadis ni lupa apa dia. Setengah kata Rasulullah minta, berpeganglah dengan Quran dan Sunnah, dan setengah kata Rasulullah menyebut as-salah, as-salah, as-salah. Rasulullah minta jagalah solat, jagalah solat, jagalah solat, wa ma malakat aymanukum, jagalah solat dan jagalah orang yang kamu miliki dengan tangan kanan kamu. Maknanya apa? Hamba-hamba. Kalau zaman kita ni maknanya siapa? Semua orang yang menjadi tanggungjawab kita ni, staf-staf, anak-anak kita dan sebagainya. Boleh dipahami begitulah. Zaman sekarang tak pakai hamba dah. Tapi semua yang kita jaga, orang yang tidak ada kemampuan, orang yang lemah, yang perlu dibela, Rasulullah wasiat jagalah mereka elok-elok. Dan sekali lagi saya sebut, walaupun dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW masih lagi mengimamkan solat sehinggalah pada hari Khamis ini. Sehinggalah pada hari Khamis ini, pada waktu maghrib, Rasulullah masih lagi mengimamkan solat, dan Rasulullah telah membaca surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa, surah yang terakhir yang Rasulullah SAW bacakan sebagai imam. Sebab apa? Masuk waktu Isyak, Rasulullah cuba bangun untuk
jadi imam, Rasulullah terjatuh. Rasulullah pingsan. Kemudian Rasulullah sedar balik. Rasulullah tanya pada Aisyah, "Asallan nas?" Orang dah solat ke belum? Jadi Aisyah kata, "La ya Rasulullah wa hum yantazirunak." Orang tak semayang lagi. Semua tunggu imam sampai. Jadi Rasulullah kata, "Ambil air, tolong basahkan sikit. Ambil air daripada besin, daripada bandi ni, basahkan aku." Supaya Rasulullah rasa gagah sikit untuk keluar jadi imam. Kemudian Aisyah kata, "Kami pun basahkan Rasulullah, mandikan Rasulullah." Tetapi kemudian Rasulullah terjatuh semula, tak sedar diri. Bila Rasulullah terbangun lagi, Rasulullah tanya sekali lagi, "Dah solat ke belum semua orang?" Sekali lagi Aisyah kata, "Semua belum solat, tunggu imam sampai." Dan perkara ini berlaku berkali-kali. Setengah riwayat kata 7 kali. Rasulullah cuba bangun, pingsan, cuba bangun, pingsan, cuba bangun, pingsan. Dan setiap kali itu Rasulullah bertanya, "Dah solat ke belum? Dah solat ke belum jemaah?" Jadi semua sahabat menunggu di dalam masjid. Apa yang berlaku dalam rumah Rasulullah tak ada siapa yang tahu, kecuali Aisyah dan siapa yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah bila dah 7 kali berlaku itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi satu arahan. Kata Rasulullah, minta kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan dalam setengah riwayat kata ketika itu Sayyidina Abu Bakar tak ada dalam masjid, mungkin tengah mengurus sesuatu. Sayyidina Abu Bakar tak ada. Jadi Sayyidatina Aisyah cuba melengah-lengahkanlah, cuba cari orang lain dululah. Ini nanti kita kena cuba faham juga kenapa Sayyidatina Aisyah tak nak ayah dia jadi imam. Dan dalam kitab ni disebut, hatta pada malam itu akhirnya jumpa Sayyidina Abu Bakar lah. Jadi sahabat pun sampaikan pada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pesan ganti Rasulullah jadi imam. Ni hari Khamis solat Isyak. Jadi ada berapa hari lagi ni sebelum Rasulullah meninggal? Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi direkodkan ada 17 waktu solat lagi ni. Yang tak tahu lagi adakah Rasulullah boleh jadi imam atau tidak, dan perlu diganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kenapa perkara ni perkara yang besar? Sebab tidak pernah walau sekali pun di Madinah, jika ada Rasulullah, ada imam lain menjadi imam selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berlaku. Ini kali yang pertama. Maknanya Rasulullah ada, tetapi orang lain yang jadi imam. Dan di sini sebenarnya macam saya sebut isyarat yang ketiga. Isyarat yang ketiga, siapakah yang sepatutnya nanti dipilih oleh orang Islam untuk menjadi khalifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang tempoh ni, penulis kitab ni sebut, sepanjang tempoh 17 waktu solat ni Abu Bakar jadi imam ganti ni, rupa-rupanya Sayyidatina Aisyah 3 atau 4 kali cuba melobi kepada Rasulullah, minta Rasulullah tukar orang lain jadi imam. Bahkan bila Aisyah tak berjaya, Aisyah suruh Hafsah pula cakap, kok-koklah Rasulullah cair dengan Hafsah. Hafsah minta pun akhirnya tak berjaya juga. Sehingga Rasulullah sebut pada Aisyah dan Hafsah, "Inna kunna sawahibu Yusuf." Kamu ni umpama perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf yang conspire. Kalau baca dalam kisah Nabi Yusuf, perempuan-perempuan ni yang conspire masukkan Nabi Yusuf dalam penjara kan. Kamu ni dah sebiji macam perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf. Nabi marah. Dan Nabi kata, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Aku nak Abu Bakar juga yang jadi imam. Jadi kenapa Aisyah ni kalau boleh tak nak? Dan apa alasan Aisyah sebut kepada Rasulullah? Aisyah kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah aku ni seorang yang raqiqul qalb. Hati dia lembut sangat. Syadidul buka, cepat menangis." Jadi alasan Aisyah kata, Abu Bakar kalau jadi imam, baca satu ayat menangis, sambung ayat kedua menangis lagi, sambung ayat ketiga menangis lagi. Orang pun dah tak dengar suara imam baca. Ni alasan Aisyah. Jadi alasan ke atau memang betul-betul, memang sungguh pun Sayyidina Abu Bakar kalau jadi imam memang kuat menangis. Dia baca satu ayat tak boleh sambung dan sebagainya. Bukan sebab tak ingat, sebab ayat yang dibaca terlalu dihayati oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi Aisyah gunakan ni sebagai alasan pujuk Rasulullah, carilah orang lain. Tapi yang ulama cuba faham di sini, sebenarnya tindakan Aisyah ialah nak mengelakkan ayahnya daripada menjadi mangsa fitnah politik. Nampak cerdiknya Aisyah. Sebab tidak pernah berlaku orang lain menjadi imam ketika adanya Rasulullah. Dan orang tak tahu arahan Abu Bakar menjadi imam ni. Okey, berapa ramai yang tahu ni arahan daripada Rasulullah? Tahu-tahu Abu Bakar jadi imam. Jadi Aisyah khawatir orang melihat Abu Bakar mengambil kesempatan. Di atas kesakitan Rasulullah, Abu Bakar mengambil kesempatan berkempen untuk dirinya menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah tak nak orang pandang buruk pada ayah dia ni, dilihat sebagai orang yang tamakkan jawatan nak menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau boleh biar kena ke orang lain lah, jangan ayah aku lah. Jadi Aisyah cubalah, tapi akhirnya Rasulullah bertegas minta Abu Bakar juga menggantikan solat. Dan ini berlaku sampailah hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini. Jadi itu tadi cerita yang berlaku pada hari Khamis, 4 hari sebelum. Jadi ada lagi 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan setiap hari ni ada ceritanya. Saya rasa tak sempat nak sambung juga malam ni. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Apa yang berlaku 3 hari, kemudian 2 hari, dan kemudian pada hari kewafatan Rasulullah sendiri, apa yang berlaku, dan apa yang berlaku sesudah kewafatan Rasulullah. Apakah respon para sahabat terhadap kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.